FM. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan mengenali dan mempelajari lebih lagi tentang bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan saja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. So, ingat lagi tak? Kita dah banyak belajar bagaimana untuk nak menguasai kemahiran minda. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran minda lagi. Tapi kemahiran minda ni sesuatu yang kita biasa dah dengar. So, tunggu apa lagi? Jom kita ke episod hari ini. So, tajuk hari ini adalah fokus dan konsentrasi. Biasa kan dengar benda ni? Tipu kalau tak pernah dengar. Kan? Selalu kau akan jerit kat tepi padang. Fokus, fokus, fokus. Concentrate dah gimana ni? Dia marah kan? Kita tengah buat something, kalau kita tanya dengan atlet, kalau adik-adik pun, kenapa tak rasa tak perform hari ni? Tak tahulah kak, tak boleh nak perform, tak boleh nak fokus. Walau otak entah pergi mana-mana. Kan? Biasa tak kita cakap benda ni? Sukan dan fokus dan konsentrasi ni sebagai macam abang adik. Dia memang kena sentiasa ada. Dia tak boleh ada. Tak boleh tak ada maksudnya. Sebab apa? Kalau kita tak fokus dan konsentrasi dalam sesuatu tugasan tu, boleh tak kita nak menjayakan tugasan tu? Ataupun kita nak boleh main? Kan? Contohnya, kata, okey, pergi sepak bola. Tapi kita fikir, nak balik rumah ni, macam mana ni? Bola kat depan tu. Tapi fikiran dah ke mana-mana. So, macam mana kita nak sepak bola tu contohnya? Kan, nak menjaringkan bola tu. Terus kata, okey, fokus. Ada 3 saat je. Lalu, tengok entah mana. Tiba-tiba, dah habis 3 saat. Dapat penalti contohnya. So, fokus dan konsentrasi ni sangat penting dalam sukan. So, kita pun ada cara untuk nak meningkatkan fokus dan konsentrasi. Okey. Apa yang penting perlu kita tahu adalah fokus dan konsentrasi ni adalah bagaimana kita menumpukan perhatian sepenuhnya di dalam sesuatu aktiviti. Kita punya fokus sekarang kat sini. Okey? Bukan nak pergi bercuti, bukan nak pergi kata okey nak makan nasi lemak, tak. Fokus kita kat sini sekarang. Kita tengah konsentrate dalam kita punya tugasan. Adik-adik tahu tak? Sebenarnya pada tahun 2000 bila ada research ataupun kajian yang dibuatkan, manusia sebenarnya tempoh fokus kita ataupun jangka hayat fokus kita adalah sebanyak 12 saat. Tetapi selepas menjadi 2013 ni, kita punya tempoh ataupun jangka masa span, kita panggil attention span, kita punya cara untuk kita nak fokus berapa lama, telah kurang sebanyak kepada 8 saat. Kita dah kurang 4 saat. Dulu kita boleh fokus untuk 12 saat. Kita boleh fikir satu perkara tu untuk 12 saat. Kita tak lari fikiran kita. Tapi sekarang hanya untuk 8 saat saja. Sebenarnya dia tahu tak? Ikan mas, tahu kan? Pernah nampak goldfish tu kan? Goldfish tu sebenarnya dia boleh tahan dia punya memori dia ataupun attention span dia ni sebanyak 9 saat. Jadi sebenarnya kita ni dah lagi teruk daripada goldfish. Okey? Apa punca dia kalau adik-adik tampak? Punca dia adalah mungkin daripada kita banyak menggunakan, kita buat multitasking, betul tak? Sambil tengok TV, sambil main phone, sambil buat kerja rumah, dengar lagu. Banyak benda yang kita buat bersama-sama. Sejadinya kita seolah-olah macam pecahkan kita punya tumpuan ni kepada banyak perkara. Sejadinya kita tak boleh nak fokus kepada satu perkara. So, bila kita nak buat satu perkara, kita kena fokuskan kepada tu dan naikkan attention span anda ataupun daya tahan tumpuan anda ini. Okey, alright? So, adik-adik, sebenarnya attention ataupun tumpuan daya fokus ni sebenarnya ada 4 perkara yang kita perlu tengok. Apa itu 4 perkara? Sebenarnya kita ada daya fokus kita ataupun tahap fokus kita secara dalaman dan secara luaran, secara besar ataupun secara kecil. Okey, saya bagi contoh sekarang. Anda sedang bermain bola sepak. Bola tengah datang dekat anda tengah dribble. Lepas tu anda nak passing dekat kawan. Adakah ini fokusnya secara dalaman atau luaran, secara besaran atau secara kecil? Okey, kita pecahkan sikit-sikit. So, yang penting adalah bola sepak. Bila kita sebut bola sepak, ada berapa orang dalam padang tu? Ramai kan? Kita ada ramai pemain dalam padang tu. Kita nak cari kawan kita, kita nak cari kita punya enemy kita ataupun pihak lawan kita nak pastikan yang kita tak pass dekat dia. So, bila kita dalam situasi tu, fokus kita apa? Fokus kita adalah secara luas. Kan kita nampak fokus kita 180, kita nampak semua orang, siapa yang berada di situ. Lepas tu kita fokus secara luaran. Kita tak fokus dalam. Kita fokus luas sebab kita nak pass bola.
Nampak tak? Fokus kita adalah, oh kawan dekat sana, okey, aku kena sepak macam ni. Oh kawan dekat sana, aku kena baling macam ni. Oh kawan dekat sana, pihak lawan kat sana, aku nak spike kat sini contohnya. Ini yang penting, secara besar. Okey? Yang kedua adalah, masih lagi secara luaran, tetapi kita nak kecilkan. Kecilkan kita punya fokus. Apa yang fokus-fokus yang kecil ni kalau adik-adik nampak? Tadi kita nampak bola sepak, bola jaring, semua besar sebab kita nampak ramai orang kan. Tapi kalau kita nampak sukan-sukan kemahiran, skill, untuk archery ke, memanah ke, shooting ke, untuk golf ke, benda semua yang dia orang kena target adalah benda yang sangat kecil. Betul tak? Sangat kecil. So bila dia fokus, dia tak boleh fokus besar. Dia kena fokus betul-betul dekat tempat tu. So dia akan jadi secara luaran dan secara kecil. Kan, kita tak boleh nak ajar dia kata, okey, fokus semua benda. Terlalu kepala otak dia nanti kan. Semua nampak. Dia tak tahu nak tembak mana nanti kan. Alright, okey, ini dua perkara. Luaran, besar dan kecil. Yang keduanya adalah dalaman. Okey, dalaman masih besar. Okey, apa tu dalaman masih besar? Contohnya kat tepi tu coach kata jerit, come on. Buat macam tu, dia bagi arahan. Kita tengah buat analisis, coach tengah briefing kat kita. Maksudnya kita lihat coach kita dengan kawan-kawan kita. Betul tak? Bila kita time off, kita kata okey, coach akan datang briefing. Okey, awak buat salah macam ni, awak buat salah macam ni. Kita tengah fokus apa yang coach tengah memberikan taklimat kita. So kita punya fokus adalah secara luas, tetapi secara dalaman. Kita tengah fokus di dalam apa coach tengah cakap ni. Nampak tak? Coach tengah cakap apa ni? Aku nak dengar. Okey. Yang seterusnya adalah secara dalaman tetapi kecil. Kecil je kita punya hero. Apa yang kita buat masa tu? Sebenarnya bila kita duduk di dalam bangku, tengah waktu rehat ke, kita tengah fikir. Kita tarik nafas, kita fikir dengan diri kita, apa aku nak buat selepas ni. So ini adalah 4 jenis fokus. Kita panggil attentional focus yang kita boleh buat. So ingat adik-adik, ada 4 perkara ni. Okey? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tahu dah macam mana cara untuk nak bezakan tentang apa fokus yang kita boleh gunakan. Apa fokus yang kita boleh gunakan. Alright. So sekarang kita nak buat aktiviti. Seronok kan kita nak belajar buat aktiviti. Alright. Yang pertama, try sekarang kita nak buat, ambil jari adik-adik ni, okey? Alright. Letak betul-betul di batang hidung. Dan tengok dekat jari tu, dekat kuku ni. Okey? Alright. Sekarang fokus adik kat mana? Fokus adik pada kuku tu. Nampak tak sekeliling belakang ni? Nampak kabur kan? Sekarang fokus kita adalah kita dekat jari kita. Yang lain semua kita nampak blur. Maklum saya tak pakai cermin mata, saya nampak lagi blur. Okey, alright. Tapi belakang ni semua akan blur. Kita fokus dekat jari kita. Cuba jauhkan jari kita. Dan masih lagi fokus dekat jari kita. Tapi cuba bayangkan, cuba tengok keadaan sekeliling kita. Kita nampak fokus lebih besar sikit. So maksudnya ini secara dalaman yang kecil dan ini secara besar. Okey? Okey, bawa lagi sekali rapat. Ikut je mata tu dengan jari tu, keluarkan balik. Alright, ikut lagi sekali. Dan keluar balik. Alright. Kalau adik dapat buat praktis ni hari-hari, daya tumpuan adik akan jadi lebih banyak, lebih besar sebenarnya. Sebab apa? Satu, terutamanya adik-adik yang bermain dalam sukan skill. Di mana kita nak fokuskan kepada satu benda dan kita masih lagi perasan benda-benda lain di sekitar kita ni. Tetapi kita hanya nak fokus kepada satu perkara ni. So dan mata kita juga sebenarnya akan jadi lebih terang, kita kata, sebab kita tengah fokus kepada satu aktiviti. Alright? Sebenarnya aktiviti ni kita boleh buat whole dalam, ingat lagi tak berapa lama kita boleh ada attention span? Kita boleh tumpukan perhatian kita pada sesuatu, kita boleh fokus sebanyak 8 saat. So tak apalah, kita anggap saja kita masih dalam 12 saat. Okey, alright? So bila adik buat kat sini, kira 1, 2, 3, kira sampai 12 saat. Lepas tu bila sampai kat sini, kira lagi 12 saat. Okey? Bila dah turunkan jari ni, okey, cari objek yang paling berhampiran dengan anda. Mungkin dalam 5 meter ke ataupun 30 cm ke, ikutlah. Dan fokus. Macam sekarang saya cuba fokuskan sesuatu dekat depan saya ni. Okey? Lepas tu fokus lagi yang jauh.
Nampak tak mata saya? Daripada dekat, daripada sini, okey, dia akan pergi kat sana dan terus pergi kat belakang. Kan dia ada 4 stages, nampak tak? So pastikan kita sentiasa buat latihan ini. Ini sangat penting. Alright, untuk kita nak menumpukan fokus. So kalau atlet-atlet yang memerlukan kita tahu tentang pihak-pihak lawan kita, sebenarnya kita punya vision yang 180 ni sangat penting. Macam saya duduk kat sini, saya boleh nampak dekat kiri saya ada meja, dekat sebelah saya ni ada nampak rambut saya sebab ada gangguan rambut kan. Cuba saya selak rambut sikit. Okey, apa yang saya nampak? Saya ada board dekat sini, adalah benda-benda cantik. Saya ada nampak rak. Padahal saya nampak kamera sekarang ni kan, saya tengah tengok anda. Tetapi apa yang saya nampak adalah saya biasakan diri saya untuk nampak 180. Kalau sebab sukan saya memerlukan tu, sebab saya nak kena tahu siapa yang datang, siapa yang pergi. Okey, yang itu yang aktiviti yang pertama. Okey, saya harap adik-adik akan cuba. Aktiviti kedua pula. Okey, alright. Yang ni menarik. Biasa kita buat. Okey, kita buat. Tapi kita nak tahu bagaimana daya tumpuan kita sebenarnya. Banyak mana fokus kita boleh bagi. Okey, simple saja aktiviti ni. Kita ada 100 kan? Cuba kira 100 dengan nombor genap dan turun ke bawah. Contohnya 100, 98, 96, 94, 92, 90 dan seterusnya. Boleh kita bagi masa 30 saat. Okey, untuk adik-adik kira. Bila saya kata berhenti, kita nak tahu dekat mana adik-adik sekarang. Okey, fokus Alright, okey, kita start daripada sekarang. Okey, saya kira saat saya. Okey, saya ambil phone saya Okey. Saya ambil phone saya. Okey, kita kira. Okey, 30 saat dari sekarang. 100, 98, seterusnya. Okey. Harap adik-adik boleh fokus lagi. Okey, sekarang kita nak masukkan muzik pula. Dengar muzik ni. Bercelaru sikit kan? Okey, boleh tak fokus? Dengar suara saya lagi ni. Boleh tak fokus? Boleh lagi tak? Ikut nombor genap tu. Turunkan. Turunkan. Dan stop. Okey. Berapa ramai? Dapat berapa markah sekarang? 70? 62? Ke start balik? Kalau siapa yang start, kena restart balik. Tak boleh kata tiba-tiba berhenti kat situ, tak boleh. Itu kerja tipu. Kena start balik daripada 100. Okey? Nampak simple aktiviti ni? Tapi bila kita ada gangguan, macam inilah juga kita bila kita dalam pertandingan, kita dekat latihan, kita tengah seronok main, tiba-tiba bunyi phone. Terus terganggu, tak tahu nak buat apa. Padahal orang nak datang tackle ni. Contoh game rugby, orang nak datang tackle, tiba-tiba dengar bunyi phone, berjauh. Contohnya lah, mana tahu girlfriend ke kan, boyfriend ke, telefon. Tiba-tiba rasa macam, kena angkat ni. Oh tak apa, kita katalah mak ayah telefon. Kita baik sikit lah, mak ayah telefon. Okey, kita kena laju. Tengok-tengok kena tackle, ambil kau melayang 10,000 km. Okey, melayang jauh. So maksudnya dia akan membolehkan apa? Kita boleh membuatkan kita jadi injury. So fokus dan distraction ni sangat penting. Fokus, kita tak boleh nak distract. Pastikan kita fokus dalam apa yang kita buat. Okey, best kan aktiviti yang kedua ni? Okey, tadi kita dah buat eye zooming. Kita dah belajar macam mana nak zoom mata kita. Kedua, kita nak belajar berkira dah. Okey. Yang ketiga pula. Alright, okey. Jom kita ambil telefon lagi sekali. Okey, alright. Adik-adik semua ada telefon kan? So, dengan telefon ni, alright, okey. Kita nak buat tanpa tengok, tanpa lihat telefon tu. Okey, alright. Tapi sebab saya nak tunjuk kat skrin kan, adik boleh tengoklah kat depan tu Alright. Kita nak kira 10 saat. Dan kita nak start dekat sini dan kita nak tengok sama ada kita berhentikan 10 saat tu sama tak dengan 10 saat apa yang kita bagi tahu. Okey, alright. Ini aktiviti senang. Okey, boleh cuba Dah ada phone semua? Masing-masing dah ada phone? Okey, dah ambil. Buka stopwatch anda. Pergi kat clock, buka stopwatch. Pandai Saya rasa adik-adik semua pandai. Okey, alright. Ready? Saya tekan Alright. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, nampak? Saya punya kiraan adalah 10 saat. Nampak tak kat situ? Adik-adik dapat berapa? Okey, adik-adik dapat berapa saat? Ada yang terlebih, ada yang terkurang. Sekarang saya kira kan? Okey, kali ni pula kita kira dalam hati. Okey, sebab tadi saya tolong kira. Betul tak? Sekarang adik-adik kira sendiri. Okey, kita start Ready? 1, 2, 3. Okey, sekarang bila saya kira dalam hati, saya terlaju pula. 2 saat terlaju. Adik berapa banyak? Cuba tengok jam adik. Dah berapa? 6, 7, 8, 10. Okey, kalau kita biasakan buat aktiviti ni, apa yang kelebihan kita akan dapat? Satu adalah kita akan konsisten dan kita tahu fokus kita. Contohnya dalam sukan macam
Macam saya lah, dalam bola jaring, kita perlukan 3 saat. Kita kena riliskan bola dalam 3 saat. Kita kena menjaring dalam 3 saat dan sebagainya. So, 3 saat tu sangat penting. So, kita kena tahu time kita. Tak boleh nak hold 1, 2, lama dia. Lama-lama bola akan jadi. Bola akan pergi kepada opponent. Kalaulah tengah crucial ni, kalau kita masuk gol ni, kita akan menang. Tapi kita hold lama gila. Takut, tak hilang fokus. Tarik nafas tak lepas-lepas. Bila kita jaring, umpire akan kata ataupun referee akan kata, gol tak masuk. Rugi kita. So, masa sangat penting. So, ini pun salah satu aktiviti. Saya harap adik-adik cubalah dengan kawan-kawan. Okey, test. Bila boleh cakap dengan kawan-kawan, berhenti. Awak boleh tolong berhentikan untuk kawan-kawan. Menarik kan? Okey, ini yang aktiviti yang ketiga. Okey, untuk aktiviti keempat pula. Ni lagi. Kita nak main lagi dengan nombor. Okey, kita nak buat dengan nombor lagi. Alright. Adik dapat tengok dekat skrin kan? Okey, dalam skrin ni, okey. Apa yang adik dapat dalam skrin? Ada satu grid kita panggil. Ada banyak nombor Dalam grid ni ada banyak nombor. Okey? Dalam grid ni ada banyak nombor dan ini adalah kita panggil concentration grid. Okey? Untuk kita nak berkonsentrasi. Okey? Dalam grid ni nombor-nombor dia berterabur. Daripada 00 hingga 99. Nombor dia berterabur. Okey? Tugasan kita adalah kita nak cari 00, lepas tu kita nak cari 01, kita nak cari 02 dan seterusnya. Jangan skip Jangan tiba-tiba nampak, saya nampak 04 kat situ. Tapi 03 tak nampak lagi. Terus pergi tanda kat 04. Tak boleh. Alright, mesti kena tanda dulu dalam 03 baru boleh pergi 04. Okey, sekarang dalam skrin ni ada nampak sekarang kita dah tandakan 00. Lepas tu kita dah pergi 01. Okey, nampak Dah cari. Okey, saya beri masa dalam masa seminit. Okey, kita ambil lagi stopwatch kita. Okey, alright. Hari ni banyak pula pakai stopwatch Okey. Alright, kita akan ambil stopwatch dekat skrin tu. Saya harap adik-adik mungkin kalau of course tak boleh nak tanda kat skrin tu kan. Tapi tulis dekat kertas bila adik dah nampak nombor apa yang adik nampak. Kan ambil pen dengan kertas Okey, 1 minit daripada sekarang mesti kena start daripada 00. Saya dah tunjuk tadi 01. Seterusnya kena cari apa? 02. Lepas tu kena cari apa? 04. Okey? Akhir 1 minit ni kita nak tahu berapa banyak yang adik boleh cari nombor tu. Okey, right? Ready? 1 minit daripada sekarang. Okey, tengok betul-betul. Okey, fokuskan kepada nombor tu. Pastikan ada strategi. Okey, jangan pergi kita kata pergi ikut mana saja. Pastikan ada arah. Kalau kata nak melintang, melintang. Kalau kata nak menegak, menegak. Kalau nak menyerong, menyerong. Pastikan ada strategi. Okey, kita dah 30 saat. Masih boleh lagi buat? Boleh lagi cari? Okey, alright. Kalau panik, okey, kalau tersangkut dekat sesuatu nombor tu, apa kita kena buat? Okey, pandang ke kiri, ambil masa sikit, masuk balik. Sebab kita dah terlampau fokus kat dalam sesuatu. Ingat tak? Kita ada hanya 12 saat. Bila kita terlampau fokus sangat pun mungkin kita tak boleh nak tengok. So kita tengok ke kiri sikit, masuk balik. Okey, dah 50 saat. 10 saat daripada sekarang lagi. Okey. Alright. Dan kita stop. Dah 1 minit Okey, nampak 1 minit tu. Dah kat mana sekarang? Berapa nombor dapat cari? Siapa yang boleh dah cari 5? Siapa yang boleh cari 6? Angkat tangan sendiri 7? Okey, siapa yang boleh cari sampai 10? 12? 15? Kalau dalam masa seminit adik-adik boleh cari 15, sebenarnya daya konsentrasi adik-adik ni sangat kuat. Sebab selalunya aktiviti ni kita akan buat dalam masa 2 minit. Tapi kita pendekkan sikit lah, 1 minit. Okey, benda ni sebenarnya kita boleh cari dalam online. Banyak sebenarnya concentration grid ni, aktiviti ni kita boleh cari dalam online. So adik type je concentration grid dalam Google ke, dan selalu biasakan buat benda ni. Sebab selalunya dengan atlet-atlet saya pun, saya akan biasakan buat benda ni. Kita akan cabar diri kita. Kalau kali pertama kita dapat 15, next dalam kali kedua, berapa banyak yang kita boleh dapat lagi? Nampak tak? Kita nak push lagi, berapa banyak yang kita boleh dapat. Lepas tu kalau kali ketiga, kita nak push pula, kita nak singkatkan masa. Kita nak lagi cepatkan. Kena ada strategi. Yang penting kena ada strategi. Kalau tadi tengok melintang ke bawah ke, kita nak fikir apa strategi yang paling best. Mungkin kita ingat dulu nombor kat mana ke, dan baru kita akan pergi tanda balik. Sebab satu nombor kita mungkin tak dapat cari. Kita cari 5 tu ada jumpa. Lala kita kata, okey, hold dulu 5. Kita nampak 6, kita nampak 7 semua. Dan teknik kita ingat dulu 6, 7 tu. Bila kita dah nampak 5, kita dah tahu 6, 7 kat mana. Okey, itu adalah konsentrasi. So ni yang aktiviti keempat, concentration grid.
KPM. Didik TV KPM. So adik-adik, alright, kita tadi dah buat aktiviti kan? Saya harap adik-adik akan biasakan buat dekat rumah lah. Carilah dekat internet tu, pasti adik boleh buat. Okey, apa kelebihan sebenarnya kita buat dengan konsentrasi ni adalah kita lebih boleh menumpukan daya tumpuan kita. Kita punya attention span ni akan jadi lagi banyak. Okey, kita boleh merangsangkan otot-otot kita sebenarnya. Kan? Lagi satu, kita boleh mengurangkan kita punya anxiety, kebimbangan. Sebab kita kalau tak fokus, kita tak tahu apa yang kita buat. Kali pertama you buat yang attention macam concentration break tu, you kelang kabut. Bila dah biasa buat, lama-lama dia akan jadi senang. So ini saja, kita kena sentiasa berlatih. So sama juga, sentiasa buat. Dan perkara yang pasti anda kena elak. Okey? Jangan buat multitasking. Sebab human brain ni sebenarnya tak mampu nak buat multitasking. Kita tak boleh nak buat dua perkara dan memberi fokus yang sama kepada dua perkara dalam masa yang sama. Pastikan elak benda tu. Okey? Dan yang seterusnya, bila anda tengah fokus, kurangkan penggunaan telefon anda. Kalau anda nak fokus kat TV, fokus kat TV. Kalau anda nak fokus kat phone, anda fokus kat phone. Kita tak boleh nak buat dua. Okey? Kerana nanti kita akan jadi lebih teruk daripada ikan emas, goldfish. Kita tak nak jadi tu. Okey? Alright adik-adik, soalan untuk episod ini adalah nyatakan 3 kelebihan apabila anda dapat fokus pada satu aktiviti. Dan apakah yang patut anda elakkan semasa membuat satu aktiviti? So ini adalah homework anda. So pastikan anda menjawab. Selamat mencuba dan pastikan anda buat aktiviti-aktiviti yang kita belajar tadi ya. Okey adik-adik, kita dah sampai ke penghujung episod pada hari ini. Saya berharap adik-adik akan selamat mencuba aktiviti-aktiviti yang kita dah sarankan. Dan pastikan sebenarnya atlet-atlet yang berjaya di dunia kita ni sebenarnya banyak menggunakan kemahiran-kemahiran yang saya telah bagi tahu. So jangan malas, sama-sama kita mencuba. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Minda Juara. Berfikir, berlatih dan berjuang.